Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada panel iCoach 2020 Indonesia. Saya Muhammad Azli bin Kasan daripada Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan, Malaysia ingin membentangkan kajian yang bertajuk Simulasi Unsur Terhingga terhadap Poligonal berpetak segi 4 bahan komposit kapas di bawah bebanan dinamik. Untuk pengenalan, penggunaan unsur kerangka berdinding nipis terus berkembang dalam kejuruteraan awam, automotif, pembinaan kapal dan industri lain kerana nisbah kekuatan berat mereka yang tinggi, kos yang rendah, keupayaan penyerapan tenaga yang sangat baik semasa kajian analisis kesan kemalangan ke atasnya. Kebanyakan muncul dalam struktur kekuda dan bingkai iaitu sebagai komponen penyerap tenaga utama di mana hasil kajian menunjukkan sejumlah besar tenaga akan diserap apabila berlaku kemalangan. Merujuk penyelidikan sebelumnya, terdapat dua pendekatan perlu dilihat dalam meningkatkan prestasi kerangka berdinding nipis dengan pelbagai sudut. Yang pertama, sama ada menggunakan bahan yang canggih dengan sifat mekanikal yang tinggi atau mereka bentuk ketebalan dinding yang dioptimumkan di mana dimensi kerata rentas tersebut mampu memberikan keupayaan kesan kemalangan yang terbaik. Kajian penyelidikan terdahulu. Howe dan rakan penyelidik telah membentangkan reka bentuk optimumnya berkenaan kerangka berdinding nipis heksagon lurus dengan konfigurasi 3 sel. Dari analisis uji kaji kemalangan yang dijalankan telah menunjukkan hasil penyerapan tenaga yang maksimum. Rumusannya, selain pengoptimuman reka bentuk, kajian parametrik dilakukan untuk menyiasat pengaruh dimensi keratan dalam projek ini. Permodelan unsur terhingga digunakan untuk membina model geometri rasuk untuk menjana model unsur terhingga dan melakukan analisis kemalangan. Dalam kertas ini, simulasi berangka kehancuran paksi pelbagai sudut struktur tiup lurus dengan pelbagai kerata rentas poligonal dijalankan menggunakan kod permodelan unsur terhingga. Objektif: kajian penghancuran terhadap komposit bertulang gentian kapas dengan pelbagai kerata rentas poligonal biasa dikaji secara numerik di bawah bebanan paksi menggunakan simulasi kaedah unsur terhingga. Yang kedua, mengkaji kesan ketebalan dinding dan kadar halaju terhadap tingkah laku penghancuran terhadap corak perubahan bentuk dan kekuatan. Yang ketiga, permodelan unsur terhingga digunakan untuk membina model geometri rasuk untuk menjana model unsur terhingga dan melakukan analisis kemalangan. Untuk metodologi pengesahan unsur terhingga, semua geometri pemodelan dipusatkan atau dengan jejari yang sama bagi kerata rentas silinder lurus yang merupakan struktur komposit poliester gentian kapas. Halaju kesan dinamik mempatan paksi adalah berbeza dari 10 meter per saat hingga 30 meter per saat. Pelbagai jenis ketebalan dinding struktur turut diperiksa. Model unsur terhingga terdiri daripada unsur kerangka integrasi penuh, unsur kerangka 4-knot Ballistico C dengan 3 titik integrasi melalui setiap ketebalan lapisan dalam model. Analisis telah dijalankan pada hujung pelat laju dengan halaju awal 15 meter per saat dan jisim 500 kg. Rajah 1 berkenaan menunjukkan lengkungan graf tegasan melawan keterikan bagi bahan yang digunakan dalam kajian ini. Jadual 1 juga menyedarakan semua data maklumat bahan dan analisis unsur terhingga untuk dikaji untuk kajian kes ini. Ia menunjukkan bahawa masa pengkomputeran 0.0 saat cukup untuk merekod tindak balas kemalangan. Rajah 2 daripada rajah 2, keputusan menunjukkan bahawa peratusan ralat berangka dan analisis kajian adalah kurang daripada 5%. Perbandingan yang baik dengan kedua-dua keputusan dan ramalan model unsur terhingga dengan analisis eksperimen boleh diterima. Perbezaan nilai dengan eksperimen yang besar dan mungkin kesan fabrikasi spesimen pada analisis eksperimen dan dikaitkan dengan keretakan bahan yang berlaku di rantau sudut tiup. Keputusan ini adalah konsisten dengan keputusan pengiraan untuk pemampatan paksi struktur dengan kerata rentas poligonal biasa seperti mana yang telah dinyatakan di atas. Ia dimampatkan secara dinamik dalam arah paksi. Pinggir bawah struktur adalah kekangan tetap dengan pelat rata yang bergerak dengan jisim 500 kg. Struktur ini berdinding nipis dan dengan itu dimodelkan dengan unsur-unsur kerangka 4 titik yang dirumus oleh Ballistico dan C. Kesan saiz unsur pada keputusan dan pengiraan telah diperiksa dan akhirnya saiz unsur 3.0 mm adalah yang paling sesuai. Merujuk daripada jadual 3 dan rajah 3, pinggir atas plat dimampatkan dengan halaju berterusan 10 meter per saat hingga 30 meter per saat. Bentuk kerata rentas poligon adalah
daripada 5 penjuru hingga 10 penjuru. Setiap panjang keratan rentas poligon adalah 200 mm, bahagian atas permukaan lilitan dan bawah bulatan dengan diameter 30 mm. Ketebalan dinding T ditetapkan pada 1 mm, 1.5 dan 2 mm. Okey, rumus yang terlibat dalam kajian ini adalah kerja dan juga tenaga, W dan E. Persamaan konstitutif Cooper-Simon juga terlibat, iaitu menekankan tekanan aliran dinamik pada kadar strain plastik axial, tekanan aliran statik yang berkaitan dan juga parameter bahan tube. Yang merujuk pada rajah 5, corak beban kehancuran yang diperhatikan dalam simulasi berangka ditunjukkan, iaitu mod kehancuran sebenarnya sensitif bukan sahaja kepada ketebalan dinding tetapi juga kepada keadaan lain. Daripada keputusan berangka, mod simetri diperhatikan untuk ketebalan 2 mm. Kecenderungan semula jadi bahawa bilangan sudut yang terdorong dalam mod kehancuran progresif meningkat apabila ketebalan dinding berkurangan. Ia mungkin disebabkan oleh penurunan rintangan lenturan dalam mengurangkan ketebalan dinding, cenderung untuk membolehkan lebih banyak sudut bengkok dalam mod kehancuran berbentuk diamond. Keputusan ini dianggap hampir setara dengan corak perubahan bentuk menjadi lebih teratur kerana bilangan sudut dalam keratan rentas poligonal meningkat untuk struktur silinder yang lebih nipis seperti yang disebutkan di atas. Corak kehancuran progresif digambarkan dari rajah 5 dalam kes ketebalan dinding 1 mm dan halaju 10 meter per saat. Keputusan dan analisis. Perlu diingatkan bahawa kadar daya pergerakan plastik yang lebih besar menstabilkan corak kehancuran bentuk keratan rentas. Pak simetri tidak berubah semasa perubahan bentuk berlaku. Dalam arti kata lain, bifurcation yang menyebabkan mod kehancuran berbentuk diamond tidak berlaku. Oleh itu adalah sangat penting untuk mengambil kira sifat pengerasan terikan bahan yang digunakan untuk struktur. Sudah tentu diketahui bahawa kekuatan struktur sangat bergantung kepada tegasan. Struktur sebenar yang menyerap tenaga kinetik oleh perubahan bentuk secara kitaran dan daya ayunan diperhatikan selepas peningkatan awal pada permulaan perubahan bentuk. Daripada rajah 4, dapat diperhatikan bahawa corak perubahan bentuk menjadi corak kehancuran awal memunggah anjakan 30 mm sehingga kehancuran akhir 150 mm. Kadar pengerasan linear kurang daripada 4 kN. Ketebalan dinding awal 1 mm lebih teratur apabila bilangan sudut dalam keratan rentas berubah dari 6 hingga 7. Kerana ini mungkin disebabkan oleh kekangan pada perubahan bentuk telah meningkat. Pada bilangan sudut 10 penjuru pula, mod kehancuran berlaku untuk nisbah pengurangan yang lebih besar daripada 20%, di mana keratan rentas yang cacat menjadi berbeza. Sebaliknya, semua bahagian mengalami kehancuran secara progresif dalam kes berdinding nipis kurang daripada 1 mm. Apabila perubahan bentuk keruntuhan mencapai pada 100 mm, kegelinciran akan berlaku pada permukaan. Dengan dikenakan impak gentian kapas poliester yang mempunyai ketumpatan yang rendah dan keadilan modulus. Untuk ketebalan dinding awal 2 mm, corak perubahan bentuk lebih terancam daripada kes-kes dengan dinding yang lebih tebal, terutamanya untuk bahagian bersegi. Ia secara amnya menyatakan bahawa bentuk keratan rentas dengan kurang daripada 6 penjuru harus dielakkan untuk mencapai corak kehancuran yang teratur. Dan jika kita membandingkan corak perubahan bentuk di kalangan struktur yang bilangannya sudutnya 10 penjuru. Merujuk kepada rajah 5, tenaga penyerapan dinamik dalam rajah 5 untuk setiap keadaan dianalisis dengan setiap parameter dan pemboleh ubah dari segi bilangan sudut, ketebalan dinding dan halaju dinamik. Plot untuk mod kehancuran secara simetri dipisahkan sehingga kehancuran terakhir pada 150 mm. Untuk ketebalan dinding keratan rentas 1.5 dan 2 mm, kekuatan kehancuran dalam analisis beban dinamik melawan anjakan tidak digambarkan dalam kertas ini. Tetapi boleh diringkaskan bahawa hubungan yang baik di mana kedua-duanya mempamerkan mod kegagalan simetri. Oleh itu, kesan kadar ketegangan bahan adalah kecil. Kesimpulan, kertas penyelidikan ini membentangkan suatu reka bentuk dan kebolehpercayaan untuk gentian kapas poliester komposit pelbagai sudut, termasuk 6 bentuk bilangan sisi yang berbeza bermula dari 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 penjuru serta pemboleh ubah pada ketebalan dinding. Keupayaan penyerapan tenaga struktur yang sama dan menghasilkan daya kehancuran puncak yang lebih tinggi. Kaedah penyelidikan dan teknik yang digunakan dalam kertas ini boleh digunakan untuk aplikasi lain seperti reka bentuk kemalangan struktur berdinding nipis.
Kesimpulan yang diambil dari kertas ini boleh membantu dengan lebih baik untuk memahami prestasi kemalangan struktur bernilai nipis. Kekuatan kehancuran meningkat apabila bilangan sudut di kerata rentas meningkat. Ia hampir menempuh melebihi 10 penjuru. Bentuk kerata rentas dengan kurang daripada 5 penjuru perlu dielakkan jika kita ingin merealisasikan corak kehancuran yang seragam. Kesan bilangan sudut poligonal pada pendekatan kekuatan kehancuran menjadi lebih menonjol apabila ketebalan dinding awal berkurangan. Kadar pengerasan plastik yang lebih tinggi menstabilkan lebih banyak corak kehancuran dan menyebabkan mod simetrik akan berlaku. Jika tidak, mod kehancuran diamond berlaku. Sekian, terima kasih.